Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati pengurusi Alian Kuasa Surau Al-Kautsar, semua para jemaah muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 12 hari bulan November 2022 kita dapat teruskan pengajian kita dalam kuliah duha ini, walaupun sepatutnya di Masjid Negara kuliah kita ni, tetapi oleh kerana ada orang nak berlari di kawasan tu menyebabkan jalan-jalan ditutup. Jadi supaya program kita ni terus berjalan, maka kita pindah tempat dan kita juga tukar kitab daripada Anak Kunci Syurga kepada kitab Sehari dalam Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ini besar juga, cuma saya nak ambil satu je. Memandangkan kita sekarang ni dalam waktu duha, kita ambil muka surat 23, majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah selesai dah waktu pagi. Waktu pagi ni kita dah bincang selepas solat subuh. Sekarang ni sudah masuk waktu duha. Masuk waktu duha. Jadi di antara waktu itu iaitulah majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah bentuk ataupun gambaran yang kita boleh tengok? Kita boleh tengok tentang majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita nak belajar dan kita nak lihat. Jadi kita kata alhamdulillah. Tengok dalam muka surat 23, menjadi rutin dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap hari adalah menziarahi isteri-isterinya yang tercinta. Mana dia balik daripada selepas solat subuh, kita dah belajar kan ilmu Nabi kita, dia akan tunggu. Selepas solat subuh dia tak akan keluar daripada masjid. Dia baca zikir pagi. Kemudian Nabi kita bercakap-cakap dengan para sahabat sehinggalah masuknya waktu duha. Di antara apa yang dia bercakap, tuan-tuan boleh tengok di di yang muka surat sebelumnya lah. Ada Nabi tanya siapa bermimpi hari ni. Ana ada sebut hari tu, jangan semua mimpi kita ni kita beritahu kepada orang. Jangan. Ada mimpi yang baik kita boleh beritahu kepada orang tertentu saja. Orang ni kalau kita cakap dia tak dengki dengan kita, dia tidak hasad dengan kita, boleh kita maklumkan. Tapi kalau kita cakap dia perli kita pula, oh dia kata dia ni perasan lah apa benda, maka jangan maklumkan, jangan beritahu kepada orang tu, sebab dia akan menimbulkan satu perkara yang berbahaya. Kemudian kalau mimpi buruk, mimpi ni menakutkan, apa sajalah, jatuh gaung ke, masuk dalam lubang ke, aksiden ke, langsung jangan beritahu pada orang. Kita sedar daripada tidur, terkejut, terus kita ludah ke kiri. Kalau ada sebelah kita tu isteri ke siapa sebelah, jangan ludah dengan air dia. Oh terkejut dia kata ni banjir apa pula tak hujan ni. Nah, nampak tak ada hujan semalam dah banjir macam mana ni? Jangan kita ludah. Jadi kita ludah dia panggil ludah tanpa air dia, dengan suara je. Gitu. Kemudian kita auzubillahi minasyaitanirrajim. Kemudian kita juga kena apa? Kena baca zikir ataupun bacaan-bacaan ta'awuz, baca ayat kursi, baca, yang pentingnya kita baca ayat-ayat perlindungan dan jangan dicerita kepada orang.
Ini cerita, kalau diceritakan mungkin terjadi. Saya dah dapat beberapa respon daripada orang yang dulunya dia tak belajar adab, bermimpi. Dia kata saya tak tahu, rupanya mimpi ni tak boleh cakap dengan orang, jadi saya cerita dengan orang. Dia mimpi takut, dia mimpi macam-macam. Akhir sekali apa jadi para jemaah sekalian, bila dia cerita dengan orang, maka ketika itu apa yang dia mimpi jadi semua. Jadi sungguh perkara yang dia takut itu memang terjadi. Kita mengatakan ini satu perkara yang perlu diambil perhatian lah kepada jemaah sekalian. Jangan mimpi yang buruk, jangan cerita kepada orang. Mimpi yang baik pilih orang. Ingat dia punya kaedah. Mimpi buruk jangan cerita dengan orang. Mimpi baik pilih orang. Bukan semua orang dicerita. Kita kata contohnya, kita tengok ni ustaz kita ni nampak orang yang soleh, orang warak, dan dia pun boleh menafsirkan mimpi, baru kita ceritakan. Jadi saya sendiri, saya mengaku awal-awal lagi ana tidak pandai dalam bidang mentafsir mimpi, tak pandai. Agak-agak gitu boleh lah, tapi nak kata tepat memang sukarlah. Sebab tu kalau orang tanya ustaz pandai tak tafsir mimpi, tak pandai. Tapi kalau dia dah cerita, kita cubalah kalau nampak benda tu baik, kita beri benda cerita baik lah. Cuma yang tak bolehnya, jangan sekali-kali cerita mimpi yang buruk. Mimpi buruk lah, jangan cerita. Kalau cerita dia berbahaya. Habis apabila dia selesai, baru dia balik ke rumah dia, tengok di muka surat tu. Bila Nabi sudah dia masuk waktu duha, Nabi kita akan solat 2 rakaat. Itu sahih maklumat sampai situ. Cuma hadis yang menyebut tentang siapa dia, ana selalu kempen tuan-tuan kan, dalam kempen kita ni, man shalla salatal ghada fi jama'atin, siapa dia solat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir tunggu duha, setelah masuk waktu duha disolatnya 2 rakaat. Kita dah buat kan solat 2 rakaat menunggu duha. Cuma timbul lagi soalan, solat apa kita nak buat tu? Adakah solat duha? Adakah solat isyraq? Dia dua tu ya soalannya, solat isyraq atau solat duha. Maka dua pandangan ulama dalam masalah ini. Ada dalam kitab kita fiqh dia kata solat isyraq. Maknanya kita niat saja aku solat sunat isyraq 2 rakaat. Bila nak solat duha? Solat duha nanti apabila dah panah kaki unta. Ni panah kaki unta dekat Hudaibiyah ni. Kalau unta dekat zoo dekat rumah saya di Kuala Kerai tu, kalau kena musim hujan ni tak panah dah kita. Tak payah duha dah kita gitu. Dia. Zoo negara ada, tapi saya cerita zoo dekat rumah kita. Sekarang ni ada dekat Kuala Kerai tu ada zoo dah sekarang. Jadi kalau tu lagi kita pergi melawat tengok unta. Unta dia nama Kamil. Dia sebenarnya nama Camel, tapi di Melayu kan jadi Kamil. Jadi main unta jadi Kamil pula. Baik. Maka ketika Nabi kita hadis tadi, siapa dia solat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di tempat solat dia, masjid dia tu tak keluar-keluar sampai ke naik matahari. Sekarang naik matahari jam 7 kan. Tengok di mana dia punya tu. Pukul 7 itu dipanggil waktu isyraq. Itu waktu larangan solat. Jangan solat ketika itu, tidak dibenarkan. Habis bila waktu kita solat, kita solat setelah berlalunya 15 minit mengikut bayan daripada majlis fatwa mufti wilayah. Dia kata 15 minit, artinya 7.15 kita pun solat sunat. Solat sunat ini tadi kita dah bincang, nak solat apa? Kalau biasalah solat apa buat? Isyraq. Haji Isman? Duha lalu, pasal sibuk nak pergi pejabat. Ni duha. Ada khilaf ni, ada isyraq, ada duha. Jadi dalam masalah ini memang ada khilaf. Ada setengah ulama kata solat isyraq, ada kata solat duha. Tapi setelah saya teliti tengok daripada tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan solat itu itulah solat dalam Quran bil ashiyyi wal isyraq,
Ibnu Abbas kata aku duk cari isyraq tu apa, hiya salatul duha. Itu salat duha. Jadi kalau saya sendiri saya akan salat duha. Dikatakan afdal salat duha waktu dah panas dalam pukul 9 pukul 10 pagi. Kita kata itu kita ambil yang terawal, yang awal dulu. Untuk nak mendapat pahala apa tadi? Nabi sebut dalam hadis, siapa dia solat subuh berjamaah, dia tunggu sampai duha, dia solat 2 rakaat. Ada riwayat Tirmizi, riwayat Imam Tirmizi, bukan riwayat Haji Tirmizi. Ya, Haji Tirmizi nak beramal dengan dia. Maka dia kata apa? Ditulis baginya pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. 3 kali sempurna. Tuan-tuan yang bawa balik haji ni, senang kamu dah dapat haji? Dia kata senang, tak tahu ni tak ramai orang. Itu untuk laksanakan haji. Tapi nak dapat haji mabrur itu bukan satu benda yang mudah. Nak buat haji mungkin senang. Kita bayar package yang paling mahal sekali. Orang lain pergi hari 7 pergi tarawih, kita pergi hari 9 terus ke Arafah. Daripada Arafah terus balik ke Mekah. Rehat-rehat di hotel, tawaf, lepas tu dekat nak subuh baru pergi ke Muzdalifah contohnya. Pelaksanaan senang, tapi nak mendapat haji itu bukan senang. Tapi dengan hadis ini kita akan dapat haji apa? Haji yang sempurna, diulang sebanyak 3 kali dengan masa kita tunggu di antara subuh sehingga duha lebih kurang dalam 1 jam dia punya tempoh. Hadis ini riwayat Tirmizi, cuma ada beberapa perbincangan ulama hadis. Ada kata hadis itu hasan, maknanya sanad dia baik. Ada yang mengatakan lemah dia punya sanad. Tak apalah, yang betul bagi kitanya, yang sahihnya tengok dalam buku muka surat 21, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selesai daripada solat baru dia keluar pada masjid. Yang masalah kelebihan haji tadi ada sedikit khilaf. Bila dia kembali ke rumah, ingat, mula-mula sampai ke rumah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan baca doa masuk rumah. Doa ni anak dah bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan haji dan hajah sekian, kita dah bagi. Kita bagi apa doa tu? Ingat, dalam buku perisai Muslim. Dah bagi kan? Semua dapat buku perisai Muslim? Kau tak dapat lagi? Tak dapat lagi, kena cari habis. Baik. Nabi bila sampai rumah dia bismillah, Allahumma inni as'aluka khairal mauladi wa khairal makhraj. Jadi aku masuk dengan masuk yang baik, keluar dengan baik. Ataupun kita kata bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Itu di antara doa-doa yang kita basuh. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila masuk rumah, dia akan bertanya khabar isteri-isteri dia, ada sarapan pagi ke tak ada. Jadi kalau isteri kata ada, dia makan. Kalau tak ada, dia kata kita puasa hari ini. Tuan-tuan tulis, ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula balik rumah isteri, ada makan? Tak ada. Isteri tunggu kita buat balik, dia balik tanya pula. Dia kata penat apa haji lagu ni. Nah, banyak rusak atas dunia ni. Jadi mak haji tunggu makanan, abang haji buat balik. Abang haji balik tanya ada makanan, tak ada. Tak ada, kita puasa. Hari pertama mungkin dia sabar, hari yang kedua marah nanti orang perempuan. Jangan buat macam tu lah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia didik isteri dia yang sudah terdidik. Kita pun kalau sudah ditarbiahkan isteri kita, dia sudah memahami suasana, memahami keadaan, kita kata bolehlah kalau nak buat. Tapi kalau belum dididik, jangan cari pasal lah. Maka timbul soalan, kenapa waktu bulan Ramadan Ustaz cakap kita kena puasa niat malam? Selepas solat tarawih biasanya imam akan ajar niat pakai esok untuk esok. Jadi para jemaah, kita kena bezakan di antara apa? Di antara puasa sunat dengan puasa fardu. Puasa fardu, puasa nazar itu mesti berniat pada malam. Sebab masuk je fajar kita sudah berniat. Mana kita nak full 1 hari penuh kita punya niat berpuasa. Habis kalau puasa sunat boleh je kita berpuasa, kita niat separuh hari boleh. Hari ni belum makan? Belum. Rasa nak puasa lah hari ni. Dah lah hari hujan, kita pun tak nak keluar pergi kawasan mana-mana. Maka boleh kita niat, sekarang saya berniat puasa. Tapi syarat belum makan lagi pagi.
Kalau dah sarapan pagi baru niat puasa tak jadi tu. Mana ada puasa separuh hari macam tu dah. Itu puasa budak-budak nama dia. Itu puasa budak-budak, maka tidak boleh. Jadi kita kena puasa tapi tak dapat full pahala lah, sebab kita mula dah pukul 10 pagi. Tapi masih boleh. Itu khas untuk puasa sunat. Baik, bila kita pergi ke majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi kita bila dia balik, dia akan pergi ziarah rumah isteri-isteri dia. Kemudian selepas dia ziarah ataupun dia sarapan pagi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali semula ke masjid, lalu duduk di satu sudut tiang yang digelar tiang Muhajirin. Di mana tiang ni? Dalam raudhah. Tiang ni dalam raudhah. Payah sekarang ni saya nak cakap pun susah, sebab kita masuk raudhah dengan apa dia, i'tamarna, apa lagi, tawakkalna, macam-macam Arab Saudi buat sistem-sistem baru ni. Nah, orang yang pergi visa ziarah langsung tak boleh masuk raudhah pun ada, macam-macam. Cuma kalau kita dapat masuk, cuba kita tengok dalam raudhah tu, setiap tiangnya ada je dia punya nama tiang. Nama tiang ada. Alhamdulillah dalam buku Madinah yang saya tulis tu, dalam tu kita letak plan raudhah. Sini nama ni, dan ada cerita-cerita yang berkaitan. Kerana itulah buku Madinah tu, tuan-tuannya dah beli, yang dah baca dapat merasainya. Kalau belum baca, kena baca. Sebab kita nak pergi pula kan ni. Baru ni pergi haji, baru ni pergi umrah, ni nak pergi pula. Jadi kita pergi sentiasa dan kita baca. Nabi kita duduk, kita nak nampak gambaran. Nabi masuk masjid, dia duduk kat tiang ni. Kita pun kalau kita boleh masuk nanti, kita pergi duduk kat tiang Muhajirin tu, kita ingat apa yang Nabi cerita sambil baca buku ni. Bagi sesiapa yang sudah berkesempatan menziarahi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti dia boleh membayangkan kedudukan tiang itu. Kita nampaklah tiang itu macam mana. Ia terletak di pertengahan raudhah, salah satu daripada taman-taman syurga. Jadi cerita raudhah ni saya tak ulanglah kat sini. Diriwayatkan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sentiasa duduk dan solat berdekatan tiang tersebut. Kemudian Nabi kita beralih ke bahagian timur raudhah, lalu bersandar di dinding hujrah. Hujrah tu mana? Bilik Sayyidah Aisyah. Kat mana bilik Aisyah? Pagar dinding raudhah sekarang, pagar besi tu masuk dalam lagi. Sebenarnya ada gambar kat sini. Tak ada. Gambar ni ada. Kita nak ziarah kubur Nabi, ingat tak? Dia ada 3 ruang. Kan? Ruang yang pertama masih raudhah lagi tu. Ruang yang kedua tengah tu baru ada makam Nabi, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Ruang kosong belakang tu, tak, itu luar dah. Jadi kita kadang-kadang orang salah faham. Ustaz dia kata yang pertama Nabi, yang kedua Abu Bakar, yang ketiga. Dia mula daripada yang pertama, bukan itu. Tengah tu, tiang yang tengah-tengah tu, semua tiga-tiga ni berada di tempat yang sama. Cuma beza mungkin satu hasta gitu ya. Wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi kepada Abu Bakar, pergi kepada Umar. Yang sebelah kiri ni masih raudhah lagi. Jadi kenapa dia orang ambil ruang yang jauh? Sebab untuk menjaga keselamatan. Jaga keselamatan supaya orang tak pergi kacau makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah Taala kabulkan doa Nabi. Nabi kita berdoa, Allahumma la taj'al qabri 'ida. Ya Allah, jangan jadikan kubur aku ni macam tempat pesta, dan janganlah kubur aku ni dijadikan seperti berhala yang disembah. Para jemaah sekalian, sekarang ni kalau kita tengok dalam video-video orang pergi ziarah kubur-kubur ni, dia panggil jejak Rasul, sebenarnya jejak kubur. Nah, besar-besar kubur tu. Lagi besar kubur, lagi banyak dia punya tabung. Yang pentingnya kubur tu dibesarkan, tabung tu yang dimanfaatkan oleh penjaga-penjaga yang ambil peluang untuk menjaga kubur. Kita kata itu satu benda yang tidak baik. Alhamdulillah Allah Ta'ala selamatkan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada diganggu, daripada dikacau oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.
Jadi kita kata alhamdulillah Allah Taala jaga kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penjagaan yang begitu rapi. Maka kita mengatakan alhamdulillah, itulah yang kita harapkan, supaya makam itu terpelihara dan dijaga sampai bila-bila untuk menjaga kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahawa Nabi sentiasa duduk dan solat berdekatan tersebut, kemudian dia beralih masih dalam raudhah, ke dinding Aisyah, rumah Aisyah. Maka datanglah para sahabat melingkungi Nabi sallallahu alaihi wasallam sejurus selepas itu. Sebab itulah saya kata ini di antara kuliah duha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat lepas subuh dia tunggu masuk naik matahari, ada yang balik sarapan, kalau tak puasa balik semula ke masjid untuk bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar tazkirah, mendapat ilmu dan mendapat maklumat yang begitu baik. Berkenaan bilangan mereka, muka surat 24 yang baru ikut majlis kita ni. Berkenaan bilangan mereka yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, ada kalanya ramai dan ada kalanya berkurangan. Mereka tinggal di mana? Sahabat-sahabat itu ada yang duduk di sufah. Sufah ni kalau macam kita ni macam belangsa pondok di belakang masjid Nabi. Ingat ada waktu kita masuk nak pergi ziarah raudhah, belakang makam Nabi tu ada tempat benda yang tinggi sikit. Pasal kau tak ingat? Payahnya kena pergi pula lagi ni. Allahu Akbar. Tanya muslimaknya marah dia, tanya dia tu masuk bertembung kita punya ni dah. Jadi ada tempat tinggi itu bukan sofah itu belakang rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sofah ini duduk di mana? Duduk di belakang masjid. Sofah duduk di belakang masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat menunggu di sini untuk kalau Nabi keluar kuliah, mereka orang pertama sampai. Nabi tanya siapa nak pergi perang, ini orang pertama angkat tangan nak pergi berperang. Kerja tak ada. Dia panggil dalam Quran menggambar ke mereka, yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'afuf. Orang jahil menyangka mereka ni orang kaya sebab tak minta-minta. Sampai peringkat salah seorang daripada ahli sufah ni, siapa dia? Abu Hurairah. Abu Hurairah ni pernah dia berguling dalam masjid, orang ingat dia gila kerana terlalu lapar, tak ada makanan. Sehinggalah Nabi SAW tengok, dia kata satu hari aku ni langsung tak ada makanan, lapar sangat. Dia keluar, dia duduk tepi jalan. Abu Hurairah ahli sufah, dia keluar duduk tepi jalan. Lalu Sayyidina Abu Bakar, aku pergi tegur Abu Bakar, assalamualaikum ya Abu Bakrin. Abu Bakar kata waalaikumsalam. Saya pun tanyalah masalah. Ingat-ingat Abu Bakar perhati muka aku, tengok pucat tak ada makan. Abu Bakar sudah jawab soalan, terus dia pergi. Alah, Abu Bakar tak faham jiwa ni. Tunggu lagi. Datang pula Sayyidina Umar, sama juga. Lepas jawab soalan, terus dia pergi. Dia kata Umar pun sama juga. Rupanya dua-dua ni sama keluar untuk mencari makanan. Makanan tidak ada. Sehinggalah datang Nabi SAW. Nabi tengok, Nabi dia manja dengan Abu Hurairah. Dia gelar ya Abahir, pendek. Hurairah panjang. Ya Abahir, pendek kan? Macam kita juga. Tapi payah macam Haji Ma'an ni, kita nak pendek macam mana lagi nama dia? Dia daripada Ma'an kepada Haji An. Pendek sangat tu. Jadi pandai. Macam orang nama Nuh. Macam mana kita nak pendekkan nama dia? Orang nama Nuh, macam nak pendek? Tak boleh dah. Jadi nama yang paling pendek yang boleh panggil dengan sepenuhnya, iaitulah orang yang bernama Nuh. Hud. Lebih kurang juga tak? Nuh, Hud, di antara namanya. Jadi Nabi panggil ya Abahir. Nabi kita panggil Abu Hurairah. Dia panggil mari ke rumah dia, dia tengok ada makanan, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beri makan. Itu sahabat Nabi. Jadi mereka ini ada sedikit, ada ramai, mana tengok keadaan. Kalau ada waktu peperangan, Nabi hantar delegasi pergi mana, tak ramai. Kalau waktu tak ada apa-apa, mereka ni akan datang balik ke masjid untuk dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan duduk dalam dua saf, di sebelah kanan dan sebelah kiri.
untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah tibanya delegasi rombongan yang datang dari luar untuk bertemu. Dan bila mari orang luar, orang yang biasa duduk ni duduk tepi, bagi ruang kepada orang yang baru datang. Mereka ini akan duduk berhampiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar lebih mudah berinteraksi dan bertanya perihal hukum hakam dan sebagainya. Jadi gaya para sahabat ni dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan duduk dekat. Dulu bukan ada mikrofon, nak tanya bukan main susah. Dalam merungkai persoalan yang dilontarkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berbicara sepatah demi sepatah. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Tidak kata slow sangat sampai orang tertidur baru jawab lah. Tidaklah terlalu laju sampai orang tak faham. Bahkan hal ini supaya para sahabat boleh memahami setiap patah kata yang dituturkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana setiap perkataan Nabi kita ucap semuanya dipahami oleh para sahabat. Bahkan jika diteliti lebih mendalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan pelbagai kaedah dalam berinteraksi dengan para sahabat, bukan hanya terikat dengan satu cara saja. Ia bergantung kepada keadaan, tujuan dan intipati yang hendak disampaikan. Jadi Nabi kita gaya dia akan beri maklum, beri ajaran sampai dipahami. Mana kalau kita tak faham, dia ajar lagi. Sebab itulah saya rasa pelik apabila ada orang dakwa, dia kata guru dia ni pakar dalam bidang ilmu akhlak, dia panggil ilmu tasawuf. Saya tanya dia, setara mana pakar tu? Dengar ni cerita pelik. Dia kata kalau dia mengajar sampai kita tak faham. Saya kata kita ni belajar ilmu psikologi lah, ilmu pedagogi lah, apa gogi lagi dah. Semuanya tujuannya nak suruh orang faham. Awak bila guru dia mengajar tak faham, itulah makam yang tinggi. Kita kata macam mana lagu ni? Terbalik. Itu dia panggil ilmu terbalik nama dia dah. Orang belajar sampai faham, kita belajar sampai tak faham. Jadi itulah yang dikatakan, siapa yang belajar tidak berguru maka syaitanlah guru dia, sebab dia belajar ilmu yang pelik-pelik sehingga sampai orang tak faham. Jadi gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan ajar supaya kita faham. Baik, kita tengok beberapa contoh cara pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam setakat yang mana yang sempat lah. Setakat ada yang sempat. Kaedah interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, mengkhabarkan suatu perkara yang penting. Sebelum dia bagi tahu benda yang penting, Nabi akan tanya dulu. Nak dengar? Nak tahu? Nak ke tidak? Ini maklum. Jadi itu cara. Tengok dia mula dengan apa? Seorang sahabat nama dia Abu Bakrah. Abi ke Abu ke boleh pakai dua-dua. Dia tengok bahasa Arab ni, dia tengok kepada kesusunan ayat. Kalau kita kata qala Abu Hurairah, kalau kata an Abi Hurairah, perasan tak kita selalu dengar kan hadis-hadis orang baca qala Abu Hurairah wa an Abi Hurairah, itu lain. An turun, qala depan. Jadi dia tulis sini Abi Bakrah, nama dia Nufai, apa ayah nak baca tu, Nufai bin Al-Haris, meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah bertanya. Nabi bila dia nak mengajar, dia akan tanya sahabat dulu. Dia kata ala ukhbirukum bi akbaril kabair, ala ukhbirukum bi akbaril kabair, nak ke tidak para jemaah sekalian, aku ceritakan kepada kamu tentang dosa yang paling besar. Akbaril kabair, dosa besar yang paling besar. Jadi dia tanya ala, nak ke tidak? Itu cara kita nak curi pendengar, biar dia buka mata, biar dia buka telinga sebelum kita mengajar. Tanya. Qalu, sahabat bagi respon, bala ya Rasulullah, naklah, kenapa tak nak? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-isyraku billah, yang pertama sekali syirik terhadap Allah Ta'ala, wa uquq al-walidaini, derhaka dua ibu bapa, wa syahadatu zur, dan saksi palsu. Ini itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan mula dengan bertanya. Kita pun kalau kita ceramah nampak orang leka duduk jawab, duduk tak tengok sana sini,
Tuan-tuan tahu dah cerita. Jadi kita mula dengan bertanya. Sama juga yang kedua, menarik minat dan perhatian untuk mendengar. Nabi kita mula dengan soalan, atadruna mal muflis? Sahabat semua, kamu tahu ke apakah itu muflis? Muflis itu apa? Qalu, sahabat bertanya, dia kata, al muflisu fina, orang muflis di kalangan kami, di kalangan kita ni lah, orang biasa ni, man la dirhamalahu wala mata, orang yang tidak ada duit, duit tak ada, barang-barang tak ada, hutangnya banyak, itu muflis. Betul lah kan? Muflis dunia ni itulah dia punya definisi. Ada duit, ada hutang, duit tak cukup. Faqala, baru Nabi jawab. Yang Nabi nak bagi tahu, yang dunia kamu dah tahu. Qala, kata Nabi SAW, innal muflisa min ummati, yang muflis umat aku ni, yang aku nak beritahu pada kamu, ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat, bisalatin, dia bawa pahala solat, wa siyamin, pahala puasa, wa zakatin, pahala zakat, wa ya'ti qad syatama haza. Ini bahaya ni. Dia datang, dia telah maki orang ni, wa qazafa hadza, telah buat tuduhan pada orang ni, wa akala mala hadza, makan harta orang ni dengan batil, wa safaka dama hadza, dan menumpahkan darah orang, wa daraba hadza, dan dia pukul orang ni. Habis bila datang pada hari kiamat, tuan-tuan dan puan-puan, cuba perhatikan orang ni dari sudut ibadat dia, baik ke tak baik? Hebat ke tidak? Hebat. Ada solat, bukan orang tak solat, ada puasa, bayar zakat, boleh jadi dia ni ahli Quran lagi ni. Nah, kuat dia punya mengaji Quran, taranum kuat, tapi mulut dia juga maki orang, tangan dia pula pukul orang. Tak tampar orang pun sekarang ni, orang tak pukul dengan tampar dah, dia pukul dengan tanda tangan lah, dengan kuasa-kuasa yang ada itu dia panggil pukul orang. Maka ini yang dikatakan bahawa orang yang muflis itu orang yang baik dari sudut ibadatnya, dari sudut hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla baik, tetapi hubungan dia manusia gagal, fail hubungan dia dengan manusia. Ini yang kita takut sekarang ni. Nah, sekarang ni takut. Semalam saya dimaklumkan oleh sahabat-sahabat kita yang jaga grup masjid, dia kata, Ustaz, teruk sekarang ni grup masjid, grup majlis ilmu, habis masuk warna-warni PRU masuk dalam tu. Kita larang, marah. Kita kata senang je, mazhab grup ni dia ada mazhab admin nama dia. Nampak orang tak dengar kata, kita tutup, admin saja boleh share sehingga tamatnya PRU. Sesal masalah, hidup kelayap dalam tu. Ini grup majlis ilmu, ini grup masjid nak untuk maklumkan ada ceramah, ada kuliah, ada kematian, ada kelahiran, bukannya grup nak kelahi. Maka kita kena buat. Sebabnya tengok ni, tuan-tuan tengok dalam hadis ni, Nabi kata apa? Yang muflis itu orang yang baik dengan Allah Azza wa Jalla, ibadatnya kuat tapi gagal dia dengan manusia, fail dia dengan hubungan dia dengan manusia, gagal. Nabi kata apa? Fayu'ta hadza min hasanati, mari orang, ya Rabbi, dia maki saya, ambil pahala dia bagi. Mari seorang pula, ya Rabbi, dia ni ambil harta, ambil. Faiza faniyat hasanatu, apabila dia punya pahala sudah tamat, qabla an yuqda, sebelum lagi orang yang lain, orang duk dakwa dia belum habis lagi, dia sudah tamat dia punya aset nak bagi pada orang, apa jadi? Ukhiza min khatayah, dia ambil dosa orang tu, dicampak atas kepala, faturihat alaihi thumma turiha finnar, kemudian dicampak dalam neraka. Inilah yang dikata, hadis ni rawahu Muslim, inilah yang dikatakan muflisnya akhirat, yang sangat menggerung dan menakutkan kita para jemaah sekalian. Kita kena ambil lah perhatian yang bahaya ini. Baik, gaya Nabi yang ketiga, persoalan dalam bentuk teka-teki. Teka-teki. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diberikan satu bekas yang berisi tamar. Jadi orang bawa tamar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun buat teka-teki.
dengan para sahabat. Dia tanya apa? Akhbiruni bi syajaratin masaluha masalul muslim. Cerita kepada aku, maklumkan kepada saya apakah jenis pokok, bandingan pokok ni macam seorang muslim. Tu'ti ukulaha kullahin biizni rabbiha. Bila-bila je kita boleh makan, bila kita nak. Wala tahuttu waraqaha. Daun dia tak gugur. Bukan macam daun pokok biasa ni gugur. Jadi kata Ibnu Umar ni di antara orang yang paling muda dalam majlis tu. Ibnu Umar kata, aku tengok muka sahabat-sahabat besar tak jawab, tapi dalam hati aku memang pokok itu adalah pokok kurma, pokok tamar. Tapi aku tak bercakap. Nak tunggu siapa? Abu Bakar jawab, Umar jawab, sahabat-sahabat yang tua-tua jawab. Jadi falamma lam yatakallama, Abu Bakar dengan Umar diam, tak jawab. Ibnu Umar takkan dia nak mendahului ayah dia. Maka Nabi kata apa? Qala an-nabi hiyan nakhlatu, pokok itu ialah pokok kurma. Pokok kurma ni kenapa dibanding dengan orang mukmin? Sebab pokok kurma ni daripada hujung daun sampai ke akar dia semuanya berguna. Daun dia boleh buat atap, dia punya pelepah dia boleh buat ni, batang dia semua boleh buat, buah dia boleh dimakan. Orang mukmin semuanya baik. Nabi kata apa? Al mukmin semuanya baik. Kalau dia di ketika dia dapat kesenangan dia syukur, kalau dia diuji dia sabar. Walaisa zalika illa lil mukmin. Nabi kata tidak ada sifat ini kecuali orang yang betul-betul beriman. Maka kita dibanding dengan nakhlah, dengan pokok tamar. Jadi di sini para jemaah sekalian, ada beberapa isu yang kita boleh belajar daripada teka-teki Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Yang pertama dari sudut adab. Ni anak-anak kita ni. Kalau dalam majlis tu ada orang tua yang boleh bercakap, kita yang muda ni diam dulu, sabar dia kejap. Kecuali orang tua beri keizin, kami orang tua ni tak boleh jawab belakang ni, minta ustaz yang muda ni tolong jawab, beri keizinan. Mana bagi orang panggil lampu hijau, itu pun kalau perlu, kalau tidak. Ibnu Umar kata aku tahu, tapi kerana kehebatan ayah dia dengan Sayyidina Abu Bakar, dia diam. Ramai kita jangan berebut mikrofon antara anak dengan ayah. Masing-masing pakak nak jawab belakang kita, kata jangan, sabar dulu. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita nak jadi seorang mukmin macam pokok tamar, semua berguna. Dia kata saya ni ustaz, kalau pergi masjid nak jadi imam tak boleh. Sebenarnya boleh, dia suruh ngasar dah. Kita kerusu dah ke imam hari tu. Suruh asar berani dah. Maghrib dengan Isya slow sikit lah. Kalau suruh pagi Jumaat, lari terus. Takut tak jumpa nak sujud kat mana ya. Dia kata nak sujud tak sempat, macam mana mau sujud? Tak boleh. Jadi kita boleh pergi jadi Bilal. Bilal pun tak boleh juga, takut ni. Nanti bertukar azan jadi iqamat pula ke apa benda lah. Kita kata jangan. Boleh tak boleh kita jadi orang sini panggil Tok Siap? Tok Siap. Tok Noja. Supaya. Takut orang Kelantan panggil Tok Siap. Sebab dia juru siapkan tempat. Jadi Tok Siap boleh? Kenapa tak bolehnya? Tak ada azan pun tidak, imam pun tidak, Tok Siap tolong buka lampu, tolong apa ni, bersihkan. Maknanya kita ni berguna di mana saja kita berada, di mana posisi kita berada, biarlah kita menjadi manusia yang berguna. Allahu Akbar. Baik, kita tak boleh panjang-panjang satu cerita. Kalau kita cerita panjang tak habis cerita. Kita berpindah pula kepada gaya yang keempat. Gaya yang keempat, mengulangi perkataan yang diucapkan sebanyak 3 kali. Setiap kali kita ucap ucapan, kita kena ulang sebanyak 3 kali. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya orang yang mendengar cepat faham dan orang yang tidak terdengar pada awalnya dapat mendengar kembali sekaligus tidak terus ketinggalan dan mampu memahaminya. Dia kadang-kadang kita ulang ni supaya orang yang baru dengar, baru perasan, baru telek mata, baru telek buka telinga, dengar balik.
Karena itu biasanya bila di akhir ucapan kita ada khulasah, kan? Kita buat orang panggil khulasah, hasil daripada perbincangan kita ini yang kita nak bagi tahu. Supaya apa? Supaya kita, orang yang baru datang, orang yang baru masuk boleh memahami apa yang dibincangkan itu. Kita kata alhamdulillah. Selain itu, tujuan pengulangan juga untuk menunjukkan betapa besarnya isu yang dibincangkan. Mana kalau kita ulang itu banyak kali, menunjukkan benda itu penting, menunjukkan benda itu penting. Misalnya berkenaan hadis dosa-dosa besar tadi, contoh. Dan apa saja yang wajib kita teliti dan ambil tahu. Bahkan diceritakan dalam banyak riwayat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kerap mengulanginya sehingga para sahabat bertanya, minta Nabi berhenti. Ya laitahu sakat. Mana dalam isu benda penting Nabi kita ulang juga. Ala unabbiukum, ala unabbiukum. Nak ke tidak? Nah, jadi sehingga nak sahabat kata kalaulah dia berhenti. Sahabat kita bimbang macam isu sahabat yang tersalah pergi bunuh orang, mengucap. Dia mengucap. Tapi Nabi bunuh juga kawan tu. Dia kata bukan dia ikhlas itu, dia takut pedang. Nabi kata, "Mu nak buat apa dengan la ilaha illallah?" Apa yang kamu nak buat dengan la ilaha illallah yang dia sebut itu depan Allah nanti. Nabi ulang je sampai sahabat kata, "Ya laitahu sakat." Mintalah Nabi berhenti. Sama terlalu gerun kita dengan Nabi diulang benda itu, menunjukkan satu benda yang isunya itu besar. Nah, itu cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila dia mengulangi perkataan itu menunjukkan benda penting, benda yang penting untuk kita faham. Dan dalam pengajian kita pun kalau benda penting kita kena ulang sentiasa supaya kita dapat memahami, kita dapat faham apa yang disampaikan. Baik, isu gaya yang kelima, persoalan berbentuk spontan. Spontan. Nabi SAW juga pernah mengajukan soalan berbentuk spontan kepada para sahabat. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi pernah bertanya. Soalan ni kadang-kadang payah juga kita ni kalau mari spontan gini. Nah, kita nak jawab rasa malu, tak nak jawab pun rasa nak jawab. Dia kata apa? Nabi pernah tanya, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman?" Siapa di kalangan kamu sahabat-sahabat ni yang berpuasa hari ni? Qala Abu Bakar, ana. Push, Abu Bakar. Siapa yang beri makan orang miskin hari ni? Qala Abu Bakar, ana. Faqala man ada minkum al-yawma maridan? Siapa pergi ziarah orang sakit hari ni? Abu Bakar jawab, ana. Siapa yang pergi solat jenazah hari ni? Qala Abu Bakar, ana. Dia saja jawab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'at hadhihi al-khisalu qattu fi rajulin illa dakhala al-jannah. Tidak berimpun sifat-sifat ni. Puasa lagi, beri makan orang lagi, pergi ziarah orang sakit lagi, solat jenazah lagi. Maknanya kalau orang boleh buat banyak kebajikan satu hari, orang ni masuk syurga. Kita hari ni kadang-kadang bila orang tanya benda-benda baik, kita tak nak jawab. Sebab apa tak nak jawab? Kenapa tak nak jawab? Takut riak. Bagus. Nah, Ustaz, jangan tanya Ustaz, benda-benda baik ni. Kan saya jawab kan orang tahu. Oh, hari ni haji fulan dah bagi makan orang, dah bagi sedekah. Tadi sedekah subuh. Pagi tadi saya pergi sedekah solat subuh. Dekat pintu masuk dia ada 5 tabung. Ni tabung ihya masjid, tabung jamuan, tabung anak yatim, 5. Saya tengok dia tawah semua tabung. Daripada awal dia masuk satu. Itu dia panggil sedekah subuh kan, istilah orang Malaysia sekarang ni telah dibayar ke sedekah subuh. Kalau tak pergi solat subuh, sedekah asar pun masuklah juga. Jangan tak pergi pula. Dia kata miss lagi ni sebab tak pergi subuh. Siapa yang cakap sedekah tu mesti subuh? Nah, maka ada masyarakat kita ni, kita dah ajar kalaulah orang tanya tentang ibadat kita, kalau tak ada keperluan jangan jawab. Saya tak payah. Abu Bakar dia jawab sebab dia tahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi dia tanya bukan tanya provokasi. Nabi tanya tentu ada kelebihan yang dia nak sampaikan. Jadi kalau semua tak jawab, macam mana Nabi nak jawab? Jadi kita hari ni pun payah juga tu. Nak tak jawab, ustaz tanya. Kalau jawab, takut riak, macam mana nak buat? Sebab tu saya bila tanya tu orang tak nak jawab, kita sendiri jawab. Saya kata bila kita tanya orang tak jawab, 2 sebab.
Sebab yang pertama dia takut riak. Jadi saya kira tuan-tuan ni termasuk kumpulan yang pertama. Seronok kata tak? Tak buat apa rasa tenang hati. Ustaz ni faham jiwa. Tapi dia dah berniat tu dalam hati dia tu, esok mesti saya buat. Kan sedap dia punya apa ni, perasaan tu dah naik. Orang panggil naik semangat. Esok insya-Allah saya akan buat. Takkan jawab saja tadi. Soal jawapan yang keduanya memang tak boleh nak jawab sebab tak ada. Arti yang kita bimbangnya yang kedua tu. Tapi jangan bagi tahu dengan orang. Tengok dalam buku kita ni, bayangkan jika para sahabat tahu ya Nabi SAW akan bertanya demikian, sudah pasti mereka turut melakukan kesemuanya pada hari tersebut. Namun pertanyaan Nabi SAW ada secara spontan dan mengejut, tidak ada siapa pun yang pernah menduga. Beruntunglah Sayyidina Abu Bakar, kerana beliaulah satu-satunya individu yang melakukan kesemua amalan tersebut pada hari Nabi SAW bertanya. Hal ini sekaligus menunjukkan betapa tinggi dan mulianya kedudukan Sayyidina Abu Bakar, seorang sahabat yang sangat wara dan sangat taat kepada Allah Azza wa Jalla. Daripada untuk kita, apa motivasi yang dapat kita ambil daripada kisah jawapan soalan spontan ini? Boleh tak tuan-tuan bagi tahu apa yang kita boleh ambil daripada jawapan soalan spontan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sahabat? Apa kita nak kata? Motivasinya, kalau Abu Bakar boleh buat dengan kelebihan yang dijanjikan, kenapa aku tak nak buat? Boleh tak boleh? Kita masukkan dalam hati kita, kalau Sayyidina Abu Bakar mendapat kelebihan sedemikian. Dan Nabi tidak kata khas untuk Abu Bakar aja ni. Ada tak dari riwayat? Tak ada. Nabi kata majtama'at hadhil khisalu qattu fi rajulin illa dakhala al-jannah. Tidak berkumpul sifat seperti ini di atas diri seorang muslim kecuali dia ni layak ke syurga. Jadi kita senaraikan besok hari cuti contohnya, aku bermula daripada pagi nak sedekah, lepas pada salat subuh nak tunggu subuh dulu, bila masuk waktu duha nak pergi ziarah orang sakit, kalau ada mati nak solat jenazah, kalau ada orang, insya-Allah termotivasi kita dengan apa ni, dengan tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan solat 4 rakaat sebelum asar. Nabi sebut dalam hadis, rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah Taala bagi rahmat kepada orang yang solat 4 rakaat sebelum asar, qabli asar. Jadi ulama hadis kata, siapa yang melakukan ibadat 4 rakaat belum asar ini, orang ini akan mendapat tempias rahmat daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tak kata siapa man rahimallahu mra'an, Allah Taala bagi rahmat. Maka benda tu open, terbuka umum. Siapa dia buat, dia dapat. Jadi Nabi kata sini majtama'at, tidak berkumpul perkara ini dalam diri seorang illa dakhala al-jannah. Alhamdulillah. Isu yang keenam, penjelasan secara terus. Antara kaedah berinteraksi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah memberi penjelasan secara terus ketika baginda berbicara. Dia tak tanya, dia pakai direct. Kita pun kadang-kadang perlu juga, waktu dah sempit, tanya-tanya banyak habis waktu pula. Ada setengah Bilal ni dia keras. Ustaz, kalau masuk waktu Isya lebih pada 10 minit saya tak akan azan. Dia nak qamat terus. Dia nak gugurkan sunnah azan Isya. Saya kata tak boleh. Azan kita kena azan. Sama ada saya berhenti dulu waktu masuk waktu ataupun saya lajak sikit, kita tamatkan tajuk, kita azan. Dia kata jangan lebih pada 10 minit. Oh, dia punya bila tu power ya enggak. Jadi sekali kita terlebih, terus dia qamat. Dia berani nak gugurkan sunnah Nabi. Tapi salahnya ustaz ceramah. Jadi kita pun kadang-kadang nak main-main, nak tanya-tanya, nak mesra-mesra dengan pendengar, tak boleh. Sebab tuan bila kita ni strict. Ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak tanya apa, dia pakai terus bagi tahu. Tengok ceritanya. Misalnya ketika berucap perihal amanah dan integriti akan diangkat pada hari dekatnya kiamat.
Nabi bersabda, yanamur rajulun naumata fatuqbadul amanatu min qalbihi ila akhir hadis. Tengok terjemahan, seorang itu tidur lalu dicabut amanah dalam hatinya. Maknanya sifat amanah al-amin itu dicabut. Maka bekasnya, kesan masih tetap dan bagaikan titik-titik. Jadi maknanya kesan amanah yang duduk di hati itu masih lagi melekat, ada kesan. Lalu dia tidur, kemudian dicabut amanah daripadanya, maka bekasnya bagaikan lepuh seperti sebongkah bara api yang digelindingkan di kakimu. Ingat tak, waktu kita kena panah di kaki, keluar sikit, ada keluar bekas air bisa tu, gitu je tinggal lagi. Lalu menyebabkan luka sehingga engkau melihatnya melepuh dan tidak ada apa-apa sesuatu yang menampak padanya. Lepas pada dia ditimbur, masuk keluar air bisa, dia kering, ambil kulit itu koyak, buang, tak ada apa-apa, tak sakit, tak luka, tak keluar darah. Mana begitulah kesannya. Nabi beritahu sifat amanah di antara sifat yang diangkat di akhir zaman. Sehingga dalam riwayat lain, hadis ini dalam Bukhari, sehingga dalam riwayat lain Nabi kata, apabila dalam satu kampung orang tahu seorang ni yang integriti kuat, semua orang pakat pergi simpan barang-barang dengan dia, percaya dengan dia. Tapi sekarang ni nak percaya dengan siapa? Semuanya, banyakkannya hak kita percaya, akhir-akhir mula baik, akhirnya jadi scammer belakang. Ini bahaya. Itu dah di antara tanda akhir zaman. Orang yang tidak amanah sudah hilang dari sudut keuangannya, dari sudut ilmunya, dari sudut maklumatnya. Kita kata nas'alullah as-salamata wal afiyah. Baik, yang ketujuh, penjelasan melalui lukisan. Penjelasan melalui lukisan. Nabi SAW juga pernah menggunakan pendekatan sebegini apabila menjelaskan satu-satu perkara kepada para sahabat. Ini tidaklah pelik ataupun janggal, kerana kita pada zaman ini turut melakukan pendekatan yang hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita buat contoh. Misalnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran pada hari ini kita menggunakan perisian Microsoft PowerPoint. Apa ni Excel. Ada apa ni tayangan-tayangan ni. Semua itu alat-alat belaka untuk kita faham. Nah, untuk kita tayang, untuk kita faham. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ada meriwayatkan satu kisah seperti berikut. Khattan Nabiyyu sallallahu khattan murabba'an. Tengok, Nabi kita buat garisan 4, macam kotak, dia buat kotak 4 segi. Wa khattan fil wasati kharija minhu. Mana dalam garisan 4 segi tu ada garisan yang panjang keluar daripada kotak. Wa khatta khutatan sigharan ila hadzal ladzi fil wasat. Jadi garisan dalam kotak tengah-tengah tu dia buat kiri kanan dia punya. Selepas dia buat, faqala, Nabi kata hadzal insan, ni lah manusia. Tengok ni kotak. Nampak dah kotak ni? Dalam kitab masing-masing ada kan. Hak tak ada kitab, tengok ni kotak 4 segi. Ini garisan panjang keluar daripada kotak, kemudian ada garisan kecil tengah-tengah. Ini nampak jelas kan? InsyaAllah. Kalau tak nampak tu beli kitab lah pula, baru nampak. Maka Nabi kata apa? Hadzal insan. Nabi kata kotak tu manusia, diri manusia. Wa hadza ajaluhu muhitun bihi. Garisan kotak 4 segi tu itulah ajal dia. Mana mu tak boleh berlebih daripada ajal, cakap tu je. Au qad ahata bihi. Ajal telah melingkungi umur kita, tak lebih daripada itu. Wa hadzal ladzi huwa kharijun, yang keluar daripada kotak itu amaluhu, angan-angan dia. Kita ni angan-angan panjang tak panjang? Hoi, kalau boleh 100 tahun lagi pun tak cukup dengan angan-angan kita dah. Nak jadi itu, nak jadi itu, nak buat tu, nak buat ni. Allahu akbar. Wa hadhihi al-khatt sighar al-a'rad, dia kata ini yang kecil-kecil ni, garisan kecil adalah rentangan yang dihadapinya. Banyak rentangan pula ni. Cita-cita angan-angan tu banyak, tapi rentangan juga kuat. Fa in akhta'u hadza nashahu hadza. Bila salah sini terlekat sini, lepas sini lekat sini, maka itulah bandingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tengok dalam tulisan hijau tu garisan apa ni, petunjuk. Dia kata nuqtah
noktah hitam tengah-tengah tu manusia. Segi empat lingkungan umur kita. Garisan panjang keluar daripada kotak itu cita-cita atau angan-angan manusia. Garisan kecil melintang pada garis panjang adalah godaan-godaan yang akan mencabarnya. Jadi kalau kita selamat daripada garisan ini, selamat daripada garisan halu-halu, mana kita akan selamat daripada godaan-godaan, sama ada godaan dunia, godaan cabaran hidup, macam-macam cabaran atas dunia ini, maka kita akan selamat. Itu gaya Nabi. Ada 7 gaya cara Nabi kita berinteraksi mengajar para sahabat. Jadi alhamdulillah, zaman kita ini pun pihak pendidikan telah mengambil cara-cara yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok muka surat 29. Majlis Nabi salah bukan sekadar majlis ilmu atau nasihat semata-mata, tidak. Hakikatnya majlis-majlis yang ada padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar majlis ilmu atau majlis nasihat yang berbentuk sehala, sebaliknya berbentuk dua hala. Dalam erti kata lain, bukanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang sahaja yang bercakap, tetapi menjadikannya dalam bentuk hiwar. Hiwar ni interaksi, macam kita forum, macam kita orang panggil dua hala ni, atau interaksi dua hala, atau lebih bersama para sahabatnya. Hal ini sekaligus menghasilkan buah fikiran yang baik dan pembentukan ilmu yang mantap. Selain itu, majlis yang ada padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam turut berfungsi sebagai majlis yang lain. Perincinya akan dijelaskan selepas ini, insya-Allah. Jadi banyak lagi lah majlis lain. Kita nak ambil tajuk kita setakat ni dulu. Nah, sebab ni lepas ni kita nak laksanakan majlis Nabi itu dalam majlis kita ni, insya-Allah. Nabi dia bercakap dua hala. Lepas ni anda nak dengar tuan-tuan puan-puan yang ada ni bertanya, memberi huraian, bertanya soalan atau saya tanya. Ya, kita tengok. Kalau tuan tak tanya, ustaz akan tanya. Ini bersedia untuk tanya. Mana baik? Payah tanya ke payah menjawab? Yang mana lebih mudah? Setengah orang ni kata, ustaz, saya nak tanya soalan tapi payah nak tanya soalan. Saya kata, yang menjawab soalan payah ke yang bertanya payah? Dia jadi rupanya tanya atau payah pada jawab. Ini masalah kita dah. Selain itu, ada pun dalam setiap majlis bersama para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengucapkan istighfar tanpa rasa jemu. Duduk istighfar. Diriwayatkan bahawa ada sahabat yang pernah menghitung bilangan istighfar Nabi sallallahu dalam satu majlis 100 kali. Juga sering mengucapkan doa ini. Ikut semua doa ni. Hari ni kita akan ambil istighfar Nabi. Inilah pembasah lidah kita. Bila kita duduk diam-diam, kita istighfar. Kata bakat, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta at-tawwabul ghafur. Tak laju tu. Laju sikit lagi. Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta at-tawwabul ghafur. Coba kata. Rabbighfirli wa tub alayya innaka at-tawwabul ghafur. Tutup buku. Alhamdulillah, pandai dah tu. Kita duduk diam-diam dalam majlis, orang lain duduk buah hingga bangar, baca pelan-pelan lah. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. 10 kali, 20 kali. Nabi kita ada 100 kali sampai. Maknanya sampai duduk majlis, sahabat-sahabat duduk hitung bacaan Nabi, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Wahai Tuhan, ampunilah aku dan terimalah taubatku, sesungguhnya engkau maha menerima taubat dan pengampun. Hadis ini sahih. Dan para jemaah sekalian, kita tak payah declare lah aku duduk istighfar ni. Maknanya kalau kita duduk dalam majlis orang lain duduk sibuk,
kita ambil peluang berzikir, beristighfar. Tapi cuma ada setengah orang sekarang ni dia lain pula dia, bila nak istighfar mesti ada tasbih besar-besar begini duk bergerak tasbih, itu tak payah. Kita kalau boleh dalam perkara-perkara ibadat ni biar kita dengan Allah ya, kita interaksi dengan Allah Azza wa Jalla saja, tak perlu diketahui oleh orang. Tapi kalau ni tasbih dulu, tasbih hak besi tu kan bunyi kuat, satu kalau dia zikir atas bas, satu bah orang dengar kata-kata dah. Jadi kita kata sekarang ni ada digital pula yang lebih tak bunyi apa-apa. Jadi kita cubalah, kita nak hitung bukannya payah pun. Rabbighfirli wa tub alayya, sambung innaka, alhamdulillah. Ingat dah, ingat dah. Mudah-mudahan kita dah ingat, nak beramal juga ingat. Diri kita pula bagaimana? Ini soalan terakhir. Diri kita pula bagaimana? Tidak mustahil ada yang tidak jemu mengucapkan istighfar sehingga ratus kali, alhamdulillah. Namun ada juga yang tidak pernah mengungkapkan kalimah tersebut melainkan selepas solat fardu saja. Bahkan ada juga yang tidak menyebutnya walaupun sekali sehari sebab terlupa. Inilah bukti kelekaan dan kealpaan kita daripada mengingati Allah Azza wa Jalla, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum pun sentiasa beristighfar. Ini kan pula kita yang penuh noda dan dosa, berdoalah selalu semoga Allah SWT menganugerahkan taufik dan hidayah kepada kita untuk sentiasa membasahkan bibir dengan kalimah istighfar dan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, ada pun majlis lain, insya-Allah kita akan sambung dalam majlis yang lain pula. Beberapa majlis yang turut dihadiri oleh Nabi seperti majlis tahnik, majlis mendoakan keberkatan, terselit gurauan penuh mesra, beradab, menerima kunjungan dan lain-lain, insya-Allah dalam siri yang akan datang. Jadi setakat itu dululah, mudah-mudahan ada manfaatnya perbincangan kita pada pagi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.